Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, macam mana semua? Selamat Hari Raya. Harapnya dah habis beraya tu. Okay, so kita akan continue dengan kelas kita. Untuk kali ni, kita akan move ke topik baru dah. Kita akan masuk topik baru, topik chapter 7. Kita dah masuk 3D drawing. So, harapnya boleh follow satu. Saya akan cuba pergi seperlahan mungkin untuk topik yang ni. Sebabnya dia adalah gabungan di antara pengetahuan 2D, isometrik, dan daripada benda tu semua barulah kita akan jadikan dia 3D. Sama macam background ni, background video ni. Nampak kan tu? Ada line dan ada banyak line, so pandangan dia pun sengit. So itulah 3D, X, Y dengan Z. So kita akan ada 3 paksi. Selama ni kita hanya beroperasi pada 2 paksi, X dengan Y. Okay, so untuk kita mulakan drawing 3D kita ni, kita sebenarnya masih lagi menggunakan AutoCAD yang sama je, AutoCAD 2018 lah kalau dalam kes kita sekarang ni. So cumanya beza dia dekat sini tau. So perhatikan mouse saya ni. Okay, beza dia, kita akan start, masih lagi kita start dekat sini. Kita akan tekan new. Kita akan tekan pada new blank file. Cuma kat sini kita akan gunakan, kalau sebelum ni kita gunakan ACAD ni, ACAD ni. Tapi sekarang ni kita akan gunakan ACAD 3D. Yang ni, ACAD 3D. Kalau ikut dia sama je. Kalau kita preview dia masih lagi hitam. Sama je. So, kita akan gunakan ACAD 3D dan kita akan klik pada open. Okay, so kat sini dia akan jadi beza. Kenapa beza? Kalau perhatikan kat tengah-tengah ni, tengok satu, cursor kita ni yang kita pakai ni pun dia dah ada 3 paksi. Dia ada warna merah, hijau dengan biru. So sama lah kat sini. Merah kat sini, hijau dan biru. So benda ni dia akan besar ni je, tak kira lah awak zoom. Okay, zoom lah macam mana pun dia tetap akan dia tak akan besar. Cuma ni dia akan jadi pening sikit sebab kita makin zoom, so drawing kita tu jadi makin unit dia tu makin kecil. So susah nak handle. So kita zoom out kan balik. Okay, so sama je. Ni hanyalah penunjuk. Ni menunjukkan dia adalah pada 0, 0, 0. Koordinat dia kat sini adalah 0, 0, 0. 0, 0, 0 tu kat sini 0, 0, 0 ni membawa maksud pada titik koordinat pada X 0, pada Y 0 dan pada Z pun 0. So semua sekali 0 kat sini. So kalau kita bergerak ke sini, so dia akan jadi 1, 0, 0. Kalau kat sini 0 berapa lah, 0, 5, 0 ke. Lepas tu kalau yang ni dia adalah 0, 0 berapa unit dia. Sebabnya koordinat sentiasa dalam keadaan X, Y, lepas tu Z. Okay, ingat tu, unit mula-mula dia adalah X, Y, Z. Okay, so ni adalah 0, 0, 0. Okay, next yang agak penting sebelum kita start drawing ke apa ke, kita kena faham benda ni. Benda ni nama dia adalah view cube. View cube. By default, kalau tak ubah apa-apa dekat AutoCAD, macam ni lah rupa dia. View cube ni. So, saya akan fokus dekat view cube dulu. Saya nak bagi korang faham betul-betul view cube ni. Macam mana cara dia. Cara dia bekerja dan macam mana kita nak tukar-tukar dia punya view. So, saya akan zoom dekat sini saja. Saya akan zoom video saya ke sini. So, awak tak nampak je lagi XYZ ni. Okay, so ni saya dah zoom saya punya screen ni.
sebab kita nak fokus kat sini je. Benda ni sebenarnya dia macam ni tau. View cube ni, awak imagine kan depan mata awak sekarang ni macam ada satu cube, satu objek. Objek biasa kalau kita pegang kat tangan memang 3D lah. Sebab dia ada apa? Dia ada panjang, lebar dengan tinggi. Bukannya sekeping 2D macam X dengan Y je di atas sekeping kertas. Tak. So ni objek. Objek tak kira lah apa-apa. Handphone awak ke apa ke. So sekarang ni permukaan atas dia kat sini. Top. Kita panggil top. Objek tu. So belah sini kita panggil dia front. Belah sini right. So kalau objek 3D macam ni sebenarnya dia bukan ada 3 permukaan ni sahaja. Dia ada 6 permukaan. So top ni bawah dia akan ada bottom. Right ni belah sana akan ada left. Front ni pair dia akan ada back. Jadi sebenarnya satu objek 3D kita boleh pusing dia macam mana kita nak sekalipun. Sama macam kita pegang objek kat tangan lah. Kita boleh pusing kan. Nak tengok belah bawah, nak tengok belah tepi semua. So macam mana? Okey, saya lukis satu objek lah, senang. Sekejap. Okey. Nampak? Okey. Sama. Bentuk dia sama dengan yang ni. So ni objek ni sebenarnya yang ni dia akan duduk pada yang belah sini di X, belah sini adalah Y dan belah straight tinggi ni adalah Z. Okey. So objek ni dia akan follow sama sebiji dengan apa yang kat sini. So, macam mana kalau saya pusingkan objek ni? Saya pusing pada top. Saya tengok pada top. Kalau saya klik kat atas ni, objek ni dia akan pusing. Saya akan nampak belah atas ni je sahaja. So, top. Saya klik top. Tengok. Dia akan pergi zoom pada objek ni. Okay, dia akan duduk pada top. View dekat video dekat video ni akan jadi pelik sikit sebabnya saya zoom benda ni ke tepi. Oh, sorry jap. Okay. So ni adalah view top. View dari atas. So macam mana kalau top ni sebenarnya kita hanya nampak dia pada dua paksi, X dengan Y sahaja. Ni adalah X merah, Y adalah hijau. So X, Y, Z kita tak nampak sekarang ni sebab kita tengok dari atas. Sebab okey, satu lagi, north, east, south, west. So yang ni tetap, north, east, south, west ni adalah tetap arah mata angin. Macam mana kalau kita pusing? Sebenarnya kita boleh pusing ni benda ni. Kalau kita pusing, objek ni akan terpusing juga. Okey, nampak dia terpusing. Okey. So north, east, south, west dia dah pusing. So ni pun dia dah terpusing juga. Sebenarnya dia terpusing tapi sebab dia objek segi empat je, so dia tak berapa nampak. Okey. So tapi yang ni, yang bahagian pusing-pusing ni, jangan duk pusing sangat. Biarkan dia dalam keadaan betul lah sebenarnya. North, east, south, west ni dah jadi terbalik ni. So yang ni kita remainkan je supaya dia duduk dalam keadaan macam ni. Alamak. Ya. Okay. North, east, south, west. Okay. So macam mana kalau saya nak tengok dari belah tepi ni? So objek ni 3D, saya boleh pilih. Saya nak tengok belah tepi ni. Pandangan mata saya adalah dari arah sini. Saya nak tengok dari arah sini, belah atas. Saya nak pandang benda tu dari belah atas, tapi dari arah tu. Senang je. Klik pada objek dan klik benda ni, bucu belah atas ni. Okay. So objek ni dia akan berpusing. Nampak tu, kita dah tengok dia dari belah atas ni. Dari belah atas ni, so kita akan nampak kiri kanan dia semua tu, tinggi dia berapa. Okay. Selain daripada sini, kita boleh tengok pula dari sisi. Dari sisi
bukan dari atas tapi dari straight. Ibarat macam kita tengok lurus je benda tu straight, betul-betul depan mata kita. Kalau awak ada objek kat tangan sekarang ni, awak letak benda tu depan mata awak. Okay, macam tu. So kita akan nampak dia seolah-olah benda ni duduk betul-betul depan mata kita. Kiri kanan kita nampak. Belah bawah kita boleh tekan lagi. Kalau kita nak tengok dari belah bawah, ni kita tekan belah sini, bawah dia ni. So tekan, tengok dia dah berpusing. So sekarang ni kita nampak dia dari belah bawah, belah bawah sini. X, Y, Z masih lagi maintain sama. X, Y, Z tu tak berubah, cuma kita pandang dia dari bawah. Paksi dia masih lagi sama. Kalau tengok kat sini, dia masih lagi north, east, south dan west, sama je. Okay, so ni kita tengok dari bucu dari belah kanan ni, kanan tangan kita lah. So macam mana kalau kita nak tengok pula dari belah kiri? So belah kiri akan duduk belah sini lah. So alang-alang kita dah kat bawah, so why not kita tengok belah bawah tapi dari belah kiri. Objek yang sama, so kita tekan kat sini. Tengok objek tu akan berpusing. So sekarang ni, kalau awak ada objek kat tangan sekarang ni, kalau kata telefon awak pusingkan objek tu dari belah kanan, awak pusing ke arah kanan lah, supaya dia berpusing belah, supaya kita tengok dia dari belah kiri, belah sini. Kalau kita naik atas sikit macam tadi kita akan nampak belah sini. Ni kita akan nampak yang ni. Okay, kalau kita tengok dari belah atas tapi belah kiri, tengok objek tu duduk seolah-olah macam duduk belah kiri kita. Kita tengok dari belah kiri. Tadi yang kita tengok belah sini ni, dia duduk kat sini. Ni bucu ni. Kalau belah sini, dia duduk kat bucu ni. Macam tu. Kalau belah sini, bucu dia yang ni. Yang ni takkan berubah. Sebab apa? Semua ni dia dah lock pada X, Y dan Z. Dia bukannya sekarang ni kita tak pusing paksi. Kita pusing objek. Tapi objek tu masih lagi duduk kat situ. Cuma kita pusing cara kita tengok je. So, okay, ni belah sini. Kalau nak cuba, okay, kita pusing balik belah kanan tadi. North, east, south, west, kita pusing balik belah kanan tadi. Tengok objek ni pusing. Macam ni pula dia akan ada. Objek ni, kalau kita tengok belah kanan, objek ni akan duduk belah kiri kita lah. Macam ni, sisi yang ni. Tapi kalau kita tengok dari belah sini, dari belah kiri pula, objek ni akan berpusing duduk belah kanan kita. Dia macam tu je. Dia X, Y, Z tu maintain, cuma ni objek tu berpusing-pusing. Okay. So kalau kata ni front, so kalau ni front, ni lah frontnya. So kalau kita klik pada front, kita akan nampak macam sekeping je lah. Kita akan nampak tu je. Ni yang kita tengah tengok sekarang ni. Tapi disebabkan paksi saya ni sengit sikit. Sebab dia patutnya duduk dekat kosong-kosong baru nampak betul. Tapi tak boleh. Okay. Alright. Yep. Okay, so ni adalah view penuh. View penuh yang saya duk pusing-pusing tadi. So macam mana kalau, sebab sekarang ni objek ni tak duduk dekat sini, dekat 000 titik rujukan. So saya nak gerakkan objek ni ke 000. Okay, so saya akan gunakan command biasa je, command move biasa. Saya akan gunakan point tengah ni kat sini. Okay, dan saya akan gerakkan dia ke 0,0,0. Enter. Okay, so tengok ni. Objek ni sekarang ni dia duduk dekat titik tengah. Titik tengah yang ni duduk dekat, titik tengah garisan bawah ni duduk dekat 0,0,0. Okay, so macam tu. Yang ni saya kena biarkan dia duduk kat center betul, baru dia nampak. Okay, so sekarang ni bucu yang ni
dekat cube ni masih lagi bucu yang dekat sini yang sama. Bucu kalau yang belah sini, belah kiri masih lagi duduk kat kiri. Bucu yang belakang ni duduk kat belakang ni. Bucu yang hujung ni pun duduk kat hujung ni. Sama je. So ni front, masih lagi kat front. Okay, so sekarang ni saya nak pusing macam tadi kat, lebih kurang sama macam tadi, cumanya pada kedudukan 0, 0, 0. So saya select objek ni, saya pusing dia, saya nak tengok dia pada front sekarang ni. Okay, tu dia. Inilah rupa dia kalau kita tengok, dia betul-betul tengah-tengah. Kita takkan nampak yang belah belakang sana, sebabnya kita tengok dia dari belah depan. Okay, pusing objek yang ni, kita pusing ke belah sisi dia. So sekarang ni kita duduk belah right, kita pusing lagi macam ni pula, kita akan duduk belah belakang dia pula. Lepas tu kita pusing lagi sekali, kita akan duduk pada belah left pula. Tapi macam saya cakap tadi, paksi XYZ ni masih lagi sama. Dia masih lagi duduk kat sini, kat bawah ni, kat tengah-tengah ni, XYZ ni. So macam mana kita nak tengok semua keseluruhan objek balik, kita nak nampak semua, tekan je bucu belah atas ni. Sebabnya kalau 3D memang tak ada cara, kita tak boleh tengok dalam keadaan kiri kanan macam ni. Kalau nak tengok memang kita kena tengok dari angle. Samalah macam isometrik, kita kena tengok dia dari sisi, barulah kita boleh nampak keseluruhan, panjang berapa, lebar berapa, tinggi berapa. Sebab itulah 3D ni penting berbanding dengan 2D. 2D biasanya 2 dimensi, biasanya kita hanya akan nampak dia macam duduk atas sekeping kertas, kita tak tahu tebal dia berapa, kita tak tahu kedudukan dia macam mana, rupa bentuk sebenar dia macam mana. So kalau 3D kita memang boleh nampak betul-betul rupa dia tu macam mana. Okay, so ni north, east, south, west. Tapi sekarang ni saya tengah tengok dari left, dia belah left. So ni kita panggil sebagai south, southwest isometric, dan ni adalah southeast isometric. Ni dia SE, southeast isometric. Ni isometric view. So kita akan tengok dari belah atas, kita nampak semua, kita akan nampak keseluruhan objek ni. Kalau kita tengok dari sini, sama macam tadi kan, kita tengok dari belah tepi, bukan dari atas, kita tengok straight je. So kita akan nampak macam tu lah. So kalau kita tengok belah bawah, kita akan nampak belah bawah. Okay, ni pasal view sahaja ni. Nak pusing-pusing objek. Objek ni sebenarnya boleh pusing tonggang terbalik. Kalau nak orbit 3D pun boleh. Kalau nak pivot, nak pusing. Tapi untuk korang, saya tak suggest lagi lah nak pusing-pusing benda ni. Mungkin kalau nak main, nak try benda ni, mungkin nanti bila dah ada software depan mata. Sebabnya nanti kalau paksi ni salah, paksi ni terpusing terbalik, kadang-kadang orbit yang ni akan duduk belah tepi ni. Yang akan duduk belah tepi ni, memang objek tu dah terbalik terus lah. Dia bukan terbalik, objek tu tak terbalik, tapi ni kita panggil sebagai World Coordinate System. WCS, World Coordinate System. Koordinat global lah ni, yang difahami oleh sistem mana-mana drawing sekalipun. Kalau benda ni dah terbalik, biasanya dia akan pening lah, tu je. So macam mana kalau nak solvekan masalah terpusing, terbalik, salah benda ni, kebiasaannya kita akan gerakkan cursor ni cursor ke atas ni, nampak ada lambang rumah tu. So tekan je rumah ni. Tekan rumah. Ni cara saya lah ni. Mungkin orang lain ada cara lain. Kalau dia terror guna UCS, sebenarnya panjang cerita, boleh je kita nak place kan benda ni kat mana-mana. Kita nak letak koordinat sistem kita kat mana-mana. Tapi tak payah cerita yang tu payah. So tekan rumah. Yang pertama sekali tekan rumah. Lepas tu tekan top. Bila dekat top ni, kalau kita nak reset koordinat kita, pastikan top, north, east, south, west.
Dia kena benda ni betul kedudukan ni. Kalau dia terpusing macam ni ke macam mana tak betul, sepatutnya kat sini north. So kat sini lah, bila dah dekat top view ni, kita akan pusingkan benda ni. Kita akan tekan anak panah kat atas ni supaya dia jadi north, east, south, west. Okay. Alright. So ni pengenalan pasal nak pusing-pusing objek ni. Okay. Macam mana nak kita panggil navigate objek ni. Kita belum melukis apa-apa, satu benda pun belum lagi. Okay. Okay, so tu adalah pengenalan pasal paksi X, Y dengan Z dan apa yang kita boleh buat dengan X, Y, Z. So, tapi sebelum kita mula melukis objek, kita kena buat beberapa benda. Kita kena buat setting baru. So, in case kalau kata tadi masa kita buat ACAD punya, kita aktifkan ACAD workspace tu, kalau kata dekat sini ni, sebenarnya sekarang ni saya tengah menggunakan workspace, ruang kerja 3D. Sekarang ni tools kat atas ni semua adalah tools 3D, bukannya tools 2D. In case kalau dia tak bertukar, yang dekat ribbon ni tak bertukar, awak kena tukar kat atas ni sebenarnya. Sekejap, tak nampak. Sekejap dia tarik balik benda tu. So, okay. Yep. So, bila kita klik kat atas ni, workspace, klik je drop down menu ni, dia akan keluar macam-macam list. Mula-mula, kalau yang 2D, kita akan gunakan yang atas ni, drafting and annotation. Tapi sekarang ni, since kita dah masuk pada 3D, so kita akan gunakan 3D basic. Kita akan tukar kepada 3D basic. So mula-mula sekali adalah 3D basic kat sini. So bila 3D basic, benda yang awak akan jumpa dekat ribbon kat atas ni adalah home. Lepas tu kita akan ada visualize, insert, view, manage, output dan semualah. Tapi yang belakang ni semua sama je. Yang bezanya adalah home, visualize dengan insert pun sama rasanya. Yang ni semua sama. So home dengan visualize je. Ni akan bertukar. Kalau kita tengok dekat home, first kali dekat sini kalau ikutkan 2D, kat sini adalah draw tau. Tapi kat sekarang ni, bila dekat 3D ni, kita dah bukan draw dah. Kita nama dia create. Kat atas ni nama dia create. Lepas tu sebelah create ni dia ada edit. Lepas edit barulah dia akan ada draw. Lepas tu barulah modify. Selection, coordinate, layers, last kali layers and view. So apa yang dekat dalam create punya section ni, dekat section create ni, objek yang dalam ni semuanya adalah 3D objek, solid. Faham? Benda tu adalah solid, bukannya lukisan 2D. Semua ni adalah solid. Ibarat macam kalau kata kayu seketul lah, bukannya garisan lukisan. Tak. Kalau kita tengok semua contoh dia adalah solid. Extrude. Okay. Solid juga. So dalam ni juga, dekat tab create ni, dekat create tab ni, kita akan mula-mula sekali tools yang pertama, benda yang pertama yang kita akan jumpa adalah box. Box ni apa?
kotak, betul tak? So yang ni saya lukis pakai box lah ni. Yang dekat objek ni. Yang ni adalah box. So dalam ni kita akan ada macam-macam benda. Ni nama dia native object. Native, tahu? Native. Macam orang. Apa? Macam racist pula. Apa native ni asas. Apa objek-objek asas untuk kita buat sesuatu benda, satu objek 3D yang penuh. So objek-objek asas dia adalah benda-benda ni. Box, silinder, cone, sfera, piramid, wedge. Wedge ni tahu, bentuk segitiga lah. Lepas tu torus. Torus ni macam donut. Dan juga polysolid. Polysolid ni berguna kalau kita nak buat macam dinding. Okay. So, ni adalah objek yang korang tak payah lukis model dia. Bentuk dia macam mana tak payah lukis. Yang ni klik je, masukkan dimension dia berapa. So, terus dia akan jadi. Okay. So, kalau kata objek yang pertama, box ni. So, ni lah box ni lah. Box. Cumanya, kadang-kadang saya takut sebelum mulakan drawing ni, kita kena pergi dulu ke sini kadang-kadang. Takut ada orang ubah. Kalau ubah memang korang pening. Kenapa nak lukis solid tapi yang jadinya benda lain. Tapi sebenarnya bukannya objek tu tak jadi. Cumanya setting tu ada salah sikit. So dekat sini, dekat layers and views ni, sebelum kita mulakan drawing, ubah dulu kepada biasa yang paling ringan lah, conceptual kat sini. Conceptual. Dia takkan dia hanya warna putih. Ni adalah drawing. Kalau drawing konsep. Drawing konsep ni adalah drawing yang paling fasa pertama, mula-mula sekali yang kita lukis, drawing konsep. Kalau sebab apa saya cakap kena tukar conceptual, kalau korang tersilap letak dekat 2D wireframe, dia akan jadi macam tu. So tak nampaklah 3D nya kan. So payahlah pula nak buat kerja. Sebab kalau dalam 2D wireframe ni dia akan jadi masalah dekat kalau kita nak guna tools yang ni, edit ni, union, subtract, intersect ni. Kalau kita nak guna tools 3D, dia jadi tak boleh. So that's why untuk yang ni, untuk drawing 3D ni, mula-mula sekali adalah pastikan kita duduk pada 3D basic. Workspace kita adalah 3D basic. Dan yang kedua adalah dekat sini kita ubah kepada conceptual, drawing concept. Okay. So ni dua yang pertama, mula-mula sekali. Lepas tu bila dah ada benda ni, bolehlah kita mulakan melukis menggunakan objek-objek asas. Okay, so saya remove dulu box saya kat sini ni. Sebab saya nak lukis box baru. So, nak lukis box. So, kita klik je pada box punya command ni. Box. Okay, so dia akan tanya first corner kat mana. So, sekarang ni, tadi kita cakap pasal kosong kan. So, kita masukkan koordinat kat sini 0, 0, 0. So, pasangkan enter. Okay, so dia akan bergerak macam ni. Point pertama kita adalah 0, 0, 0. So, dia ada dua option, cube dengan line. Cube ni dia akan buat cube, petak, macam dadu. Maksudnya panjang semua sisi tu sama. Tapi macam mana kalau kita nak masukkan satu, kita nak masukkan length, kita nak masuk panjang, lebar dengan tinggi. Panjang, lebar, tinggi tu bersamaan dengan X, Y dengan Z. So, klik pada length. Okay. Satu lagi, nak buat 3D memang kena on F8 ni, auto mode. So, on kan auto mode. Sekarang ni saya off ni. So, on auto mode.
Sebabnya bahaya sangat-sangat kalau line ni sengit, habis drawing kita akan habis. Okay, so kita masukkanlah unit kita ni berapa. Saya kena zoom out sebabnya drawing terlalu kecil. Okay, so sekarang ni saya nak masukkan panjang pada paksi Y ni. Maksudnya panjang dia, length. Saya nak masukkan 10. Okay, 10. Okay, lepas tu dia tanya pula lebar berapa, width. So lebar dia saya katalah kita nak masukkan 5. So lebar 5. Okay, 5. Ni dah jadi dah. 10 kali dengan 5 dah jadi dah. 10 kali 5. So kalau 3D memang kita kena masukkan tinggi dia berapa. So let's say saya masukkan 3. Height dia kita masukkan 3. So ni jadi dah. Kat mana 10? Kat bawah ni 10. Ni 10. Okay, 5 kat sini. Paksi X. Paksi X ni 5. Lebar dia 5. Tinggi ni tinggi. Paksi Z. Paksi Z ni tinggi 3. So ni adalah 10 kali 5 kali 3. Dah jadi dah 3D sebiji. View conceptual. Okay, senang. Next, kita cuba tengok pada silinder. Silinder apa? Bulatan kan. Kalau biasa, kalau dalam 2D ni circle lah. Tapi kalau circle yang ada tinggi, tu kita panggil silinder dah lah. Kita tak panggil dia circle dah lah. Cuma ni dia adalah circle yang ada tinggi. Tu adalah silinder. So, klik pada silinder. Okay, so sekarang ni kita nak gabungkan objek ni sebenarnya. So apa kata kita gunakan titik tengah ni, sebabnya objek snap kita sama macam sebelum-sebelum ni lah. Kita akan setkan objek snap kita ni kepada beberapa endpoint, midpoint, center, intersection, tangent. So tak apalah, sebab sekarang ni saya nak gunakan midpoint belah bawah ni. So saya nak guna kat sini instead of masukkan koordinat. Saya tak nak, saya nak guna kat sini. So kat titik tengah ni kita klik kat sini. Berapa unit dia? Let's say kita nak radius dia ni sebanyak 3. So masukkan 3. Tu 3 unit tu. Tinggi berapa? Tadi box kita ni tinggi dia 3, betul tak? So yang ni saya nak tinggi sikit. So saya nak dia jadi 5. So kita masukkan nilai 5. Enter. Dah. Kita dah ada gabungan antara box dan silinder. Okay, nampak? So ni kita tengok pada south east. Saya nak tengok belah sana. Saya nak tengok dari belah sini. So kalau saya nak tengok dari belah sini, senang je, klik je lah belah kiri tu. Sebab ni belah kiri kan, belah kiri tangan kita. So saya nak tengok belah kiri ni, so klik je kat sini. Itulah rupa dia. Dah macam ada rupa dah 3D tu. Okay, so ni box gabung dengan silinder. Apa kata kita gabungkan lagi sekali? Silinder, cone. Buat cone pula kat atas ni. So gunakan je lah cone. Dia tanya benda yang sama. Base point dia kat mana? Base point cone nak bubuh kat mana ni? Saya nak bubuh kat tengah ni sebenarnya. Okay, so ni 3D center. Ni beza sikit. Kalau 2D dia panggil center je, tapi kalau 3D dia panggil 3D center lah. Auto snap mana 3D? Tak ada. Okay, so 3D center kat sini. Tadi, so dia akan tanya benda yang sama. Specify base radius. Ingat lagi tak? Kalau silinder ni tadi radius dia tapak kita ni 3, betul tak? So sekarang ni kita cuba buat kecil sikit. Tadi 3, so kali ni kita gunakan 2. So 2, masukkan nilai 2. Okay. Lepas tu ni apa sebenarnya ni? Ni adalah tinggi. Tinggi puncak. Tinggi ke puncak tu berapa? So yang ni katalah
Tadi 2, so why not kita masukkan yang ni pun 2. Oh, okay. Tu je. Ni je 2. 2 unit hanyalah macam ni. So, kita dah ada gabungan 3 objek. 1, 2, 3. Dah macam dah ada rupa objek lah ni. So, ni kita tengok dari kiri. Dari belah kiri, betul tak? So, kiri ni southwest. So, kita nak tengok dari belah southeast, belah kanan. So, kita klik je kat sini, pusing tengok. Okay, macam tu. 1, 2, 3. Objek ni masih lagi terpisah, tapi tak apa. Sebenarnya nanti kita boleh gabungkan semua objek ni jadi satu. Tapi dah tak boleh edit lah lepas tu. Kalau sekarang ni nak delete, kita boleh delete je. Contoh nak delete silinder ni. Klik je lah silinder ni. Klik je silinder ni, tekan delete lah. Hilang lah. Okay, tapi sekarang ni kita tak nak delete lagi lah. Biarkan je dulu. Okay, lepas cone ada apa? Sfera. Ni pun sama. Ni bukan bulatan. Ni adalah sfera. Sfera apa sfera? Bumi. Macam bumi kita ni bulat. Bola. Bumi pula. Susah sangat contoh. Bola. Bola tu kira sfera lah tu. Okay. Okay, so kalau sfera bulat, mana nak letak benda ni? Letak je lah, kita cuba letak kat ujung ni. Dekat bucu ni. Alamak, ni mana pula ni? Kenapa ni? Kenapa tak jalan? Oh, patutlah. Okay, so kita nak cuba letak kat sini. Sfera. So, pergi je dekat ni, ambil command sfera. Klik kat ujung ni, bucu endpoint ni. Masuk je lah. So, katalah unit sfera kita ni, dia akan tanya sama juga radius berapa. So, katalah kita masukkan 2 unit je lah. Nak tengok je kan. So, masukkan 2 unit. Ni adalah sfera 2 unit. Pelik kan dia duduk macam ni kan. Okay. So, kita nak view objek kita. Pelik lah ni. Duduk kat situ. Tapi tak apa. Dan saya tunjuk satu benda lagi. Okay. So, kalau kita tengok dari left. Ni. Tengok saya punya mouse ni. Duduk belah left ni. Kalau kita nak tengok dari sisi belah sini. Kita tengok sisi dari sini. Okay. So, left. Tu rupa dia. Ada bulat. Ni yang silinder kat belakang sana. Dan ni adalah apa nama cone yang kat atas dia tu. So macam tu rupa dia. Okay. So untuk kali kita belajar 4 objek ni je dulu. Okay. Kita belajar 4 ni dulu. Cuma saya nak tunjukkan awak apa sebenarnya. Kenapa objek ni duduk dalam keadaan pelik macam ni. Sebenarnya ni dengan ni saya boleh buang. Okay, saya gunakan satu command yang bernama subtract. Ni kegunaan edit lah, subtract. Saya klik subtract. Dia akan minta select objek. So, ni objek yang saya nak. Objek yang saya nak lah yang tu. So, saya dah select satu. So, saya tekan enter. Lepas saya select objek yang ni pula. Yang ni saya tak nak. Enter. So, tengok apa jadi. Oh, sorry. Sfera tadi akan hilang. Sfera tadi tu akan hilang dan dia akan buang sekali dengan objek yang bertindih ni. Subtract ni adalah tolak. Subtraction, so tolak, minus. So dia tolak semua sekali. Termasuklah mana yang bertindih tu, dia tolak semua sekali. So dia akan tinggalkan satu lekuk macam ni. So inilah cara nak hasilkan lekuk, nak hasilkan lubang, nak hasilkan objek yang tiba-tiba hilang separuh. Macam ni lah. Tapi untuk kali ni kita fokus dulu pada 4 objek asas tu dulu. Okay. Tu je. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.